bangunan Ilham milik Daim itu disita, kita tak tahu dia memberi implikasi yang besar kepada keuangan dan juga duit-duit yang sekarang ini dikatakan hendak ditabur bagi meruntuhkan kerajaan ini. Raja Petra mendedahkan sebanyak 600 juta telah akan dibelanjakan dan sekarang ini akan dibelanjakan 600 juta untuk membeli wakil-wakil kerajaan. Ni saya dedahkan. Wakil-wakil ahli parlimen kerajaan demi untuk menyokong Perikatan Nasional. 600 juta telah pun dibelanjakan. Telah dikeluarkan tapi belum dibayar lagi. Dikatakan promise untuk nak diberikan kepada individu-individu tertentu supaya mereka melompat dan menyokong kerajaan Perikatan Nasional, Perikatan Nasional dan membentuk kerajaan Perikatan Nasional. 600 juta menurut Raja Petra. Tak percaya, pergi tanya Raja Petra. Dia kata Anwar Ibrahim yang keluarkan. Bukan Anwar Ibrahim, tuan-tuan. Dia tahu 600 juta tu bukan milik Anwar Ibrahim. 600 juta itu milik seseorang yang sangat tua. Dipegang oleh siapa, tuan-tuan? Seseorang yang baru-baru ini bangunannya telah disekat. Siapa? Daim? Bukan Daim. Daim tu orang depan je. Dia ada orang belakang dia. Tuan-tuan ingat apa orang kata, pengambilan Tun Mahathir itu sebagai penasihat ekonomi 4 negeri PAS tu memang betul-betul nak jadi penasihat ke? Penasihat apanya, bertanding ke parlimen pun hilang deposit. Dia bukan penasihat tu, tuan-tuan. Dia pejuang ini. Jangan kita tak tahu. Okey? Sebab itu Datuk Seri Anwar Ibrahim kata, Anwar yakin tebuk atap tidak akan berlaku. Perdana Menteri hari ini menzahirkan keyakinan percubaan menukar sokongan atau tebuk atap tidak akan berlaku berikutan sokongan padu yang diberikan oleh Sarawak. Tuan-tuan, kenapa dia orang yakin bahawa semalam tu kerajaan akan tumbang? Kenapa dia orang begitu yakin semalam kerajaan akan tumbang? Saya nak bagi tahu, duit telah ditawarkan. Duit telah ditawarkan. Tetapi dia kena ingat, dia bagi 600 juta dekat wakil Sarawak. Dia bukan wakil Sarawak je, dia total tu. Sarawak kata 600 juta itu celah gigi aku je. Bajet kami 10 bilion. Sarawak punya bajet 10 bilion. Kelantan punya bajet 1 bilion tak sampai. Sarawak punya bajet bukan 10. Sorry, saya silap. Ya Allah. 2024 Sarawak punya bajet 13 bilion. Kamu nak bagi 600 juta, kena gelak je. Teruskanlah kena kencing wahai pengikut dan penganut agama PAS. Okey, so malam ni saya akan cerita sikit berkenaan memang ada rupanya yang pujuk GPS untuk lompat. So keputusan ni macam mana? PAS tak akan sokong kerajaan perpaduan, namun beberapa ahli PAS dikatakan berbincang untuk berpaling tadah. Anwar Amanah tidak patut lagi minta kerusi Puteri yang mereka telah lepaskan kepada muda. Bina kekuatan untuk sebaris dengan keadilan dan DAP. Mat Sabu bakal undur jawatan Presiden Amanah seberganti. So itu antara berita-berita cerita yang mungkin saya nak bawa pada malam ini. Dan insyaAllah kita akan share berita-berita terkini juga daripada apa orang kata yang berlaku dalam negara kita. Sebab pilihan raya tak berlaku lagi. Jadi kita tak adalah all the time 24 jam nak politik je kan. Jadi okay, jadi itulah antaranya. Baik. Alright, ni berita terkini, bukan terkini lah, tapi perkembangan kes Zain Rayyan. Polis temui jalan buntu, minta bantuan Interpol. Polis telah meminta bantuan Interpol dalam kes bunuh Zain Rayyan Abdul Matin setelah siasatan bergelut untuk mendapatkan lebih banyak bukti bagi mengesan pihak terbabit. Menurut Ketua Polis Selangor, Hussein Omar Khan, pihaknya telah meminta Interpol untuk membuat semakan dalam penggalan data terhadap sekurang-kurangnya satu profil DNA ditemui ketika siasatan. Kita dah minta bantuan daripada Interpol untuk semak penggalan data sebab polis ada beberapa maklumat. Walaupun bukan konklusif, tapi boleh bantu siasatan, katanya. Hussein kemudian mengesahkan kepada Malaysia Kini bahawa maklum ahli semak dengan Interpol berkaitan DNA yang dikesan oleh polis.
Berdasarkan laporan sebelum ini, pihak berkuasa mengesan beberapa sampel DNA dan cap jari ketika prosedur bedah siasat terhadap mayat Zain Rayyan. Namun, tidak berapa jelas DNA dan cap jari yang dikesan itu. Kanak-kanak berusia 6 tahun itu dilaporkan hilang pada 5 Disember. Dia dan ibunya dilaporkan menaiki tangga untuk pulang ke rumah mereka di tingkat 3 ketika wanita itu mendapati anaknya gagal dikesan. Dia kemudian cuba mencari anaknya dan kemudian minta bantuan orang di Facebook. Pihak berkuasa kemudian memulakan usaha mencari namun gagal, menyebabkan polis melancarkan operasi pada 6 Disember. Mayatnya ditemui berhampiran aliran anak sungai kira-kira 200 meter dari rumah kira-kira jam 10 malam. Dalam sidang media, Hussein berkata polis berdepan teguran sukar untuk menyelesaikan kes bunuh tersebut. Setakat ini katanya maklumat yang diperolehi sangat minimal. Antaranya polis tidak menemui tempat kejadian jenayah yang utama katanya. Tempat kejadian yang kita jumpa adalah tempat kejadian jenayah kedua. Secara asasnya kita kurang dapat keterangan fizikal di situ. Jadi dalam kes ini, satu cabaran polis untuk mengesan keterangan-keterangan sehingga tertangkap suspek atau mereka yang terlibat. Ya, walaupun polis telah melancarkan operasi mencari lebih banyak petunjuk seperti pencarian rumah ke rumah, mengambil banyak sampel dan menyemak rakaman CCTV. Hussein berkata setakat ini polis mengambil 248 sampel dan merakam 225 keterangan individu. Baik. Dia isu besarnya dalam kes ini tuan-tuan, menurut polis tadi, kalau kita tengok, because itu bukan prime area ataupun prime crime scene. Okay? Tempat di mana mayat adik Rayyan ini ditemui bukannya prime crime scene. Dia dikatakan dibunuh di tempat lain, tetapi kemudian mayatnya dicampakkan di kira-kira 200 meter daripada rumah di satu sungai kecil lah belakang apartmen tersebut, dan dikatakan dicampakkan di situ kerana apa? Beberapa perkara. Pertama, terdapat kesan dicekik lehernya. Kemudian tempat tersebut bila dilalui beberapa kali tak jumpa apa-apa. Hanya setelah kali ketiga mereka buat siasatan ataupun mereka lalu kat kawasan tersebut baru terjumpa mayat. Itu pun setelah 3 hari kemudian kalau tersilap. Jadi benda ini ialah bila keadaan ini berlaku menyebabkan sukar, dan di kawasan tersebut CCTV-nya agak kurang. Dan bila dia check orang kata dashcam dan sebagainya, isu dengan dashcam, kalau kereta tak on, tak ada dashcam. Jadi itu permasalahan dan persoalan-persoalan yang polis kena hadapi lah. Itu yang sekarang ini the challenge yang mereka sedang hadapi. Baik, habis kat situ. Now, ada satu berita mengenai kartel makanan ayam. Okay, kartel makanan ayam. Saya bacakan. Alright, kartel makanan ayam pengkhianatan tertinggi pada negara. Fauziah, tindakan 5 syarikat pengisar makanan ayam membentuk kartel penetapan harga merupakan perbuatan pengkhianatan paling tertinggi menurut dalam sejarah dan undang-undang negara. Timbalan Menteri Perdagangan KPDN Fauziah Saleh berkata tindakan syarikat berkenaan menyebabkan harga ayam sukar dikawal selain kerajaan telah mengeluarkan subsidi besar bagi menampung subsidi ayam di peringkat pengeluaran. Kerajaan telah mengeluarkan subsidi berjumlah 3.8 bilion bagi menampung kos ayam dan telur dari Februari sehingga November lepas, dan 72.8% pengeluaran ayam adalah kos harga makanan. Bila berlaku kartel untuk mengawal harga, amat sukar untuk kita mengawal harga ayam pada kadar yang ditetapkan. Okay. Itu menyebabkan kita menerima banyak aduan kerana ada peniaga mengambil upah potong. Memandangkan harga ayam dibukakan tidak boleh membawa keuntungan. Okey, tindakan kartel itu menurut Fauziah secara tidak langsung mengawal keuntungan daripada rakyat kerana dapatan DOSM, Jabatan Perangkaan menunjukkan rakyat Malaysia mengambil sekitar 40 kg daging ayam setahun. Dan juga semalam media melaporkan MYCC mengenakan, MYCC ni adalah Malaysian Competitive punya Council, mengenakan tindakan penalti berjumlah 15.5 juta kepada syarikat terbabit kerana didapati melanggar Seksyen 4 Akta Persaingan 2010. Syarikat itu ialah Leong Hub Feed Mill Malaysia Sdn Bhd, FFM Berhad, Gold Coin Feed Mill Malaysia Sdn Bhd, Dinding Poultry Development Center dan PK Agro Industrial Products Sdn Bhd atau PK Agro. Siasatan MICC dari Januari hingga Mac mendedahkan bukti kenaikan kuantum harga makanan ayam yang serupa dengan pengusaha-pengusaha terbabit antara Januari hingga Jun 2022, selain mendapati 5 pengusaha itu menggunakan strategi dengan menyatakan kenaikan kos harga ayam disebabkan peningkatan perbelanjaan harga mentah. Sementara itu, Fauziah berkata aduan paling banyak yang berlangsung tahun baru Cina 116 kes, Aidilfitri 60 kes, Gawai Dayak 18 kes, Deepavali 5 dan 1 kes Pesta Keamatan. Alright.